Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof. Madya, Dr. Fazila binti Idris, Tuan Muhammad Nur Luqman bin Samingan dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan Brave Buster akan menjelaskan tentang skandal THLK. Kumpulan kami, Brave Buster, terdiri daripada 8 orang ahli, iaitu Arulinda, Nur Ifa Mardia, Devita, Amar Hakim Shah, Nurin Husna, Nurul Fatin Fatia, Wan Nur Balkis, dan Safran. THLK merupakan majalah berita India yang mendedahkan budaya rasuah di Kementerian Pertahanan India. THLK diasaskan oleh Tarun Tejpal, Aniruddha Bahal, dan bekas rakan sekerjanya ketika bekerja di syarikat majalah Outlook. Kemudian, pada tahun 2005, Aniruddha Bahal telah meninggalkan THLK kerana ingin menumbuhkan sebuah laman web berita India yang dipanggil sebagai Cobra Post. Dan disebabkan itu, THLK telah diterajui oleh Tarun Tejpal sehingga ke tahun 2013. Kerana pada tahun tersebut, Tarun Tejpal telah meninggalkan THLK kerana telah disabitkan dengan serangan seksual terhadap pekerjanya sendiri. Seterusnya ialah biodata Tarun Tejpal. Tarun Tejpal dilahirkan pada 15 Mac 1963 di Punjab, India, mendapat kelulusan dalam bidang ekonomi dari Punjab University dan merupakan seorang wartawan dan bekas editor THLK. Tarun Tejpal memulakan kerjayanya di The Indian Express pada sekitar 1980-an dan kemudian berpindah ke majalah India 2000. Dan pada tahun 1984, Tarun Tejpal berpindah ke majalah India Today. Kemudian pada tahun 1994, Tarun Tejpal terlibat dengan The Financial Express dan kemudian Outlook, samping mengasaskan syarikat penerbitan India Inc. Pada tahun 2000 pula, Tarun Tejpal mengasaskan THLK bersama Aniruddha Bahal dan seorang lagi rakan sekerjanya di Outlook. Dan pada tahun 2013, Tarun Tejpal meletak jawatan sebagai ketua editor di THLK selepas disabitkan tuduhan jenayah seksual ke atas pekerjanya. Seterusnya ialah biodata Aniruddha Bahal. Aniruddha Bahal dilahirkan di Allahabad dan kemudian berpindah ke Delhi pada tahun 1991 dan Aniruddha Bahal memulakan kerjayanya sebagai penulis dan penyunting beberapa rencana di Outlook dan India Today dan mengasaskan THLK pada tahun 1999 bersama Tarun Tejpal. Aniruddha Bahal terkenal dalam Operation West End, iaitu operasi pertama yang dijalankan oleh THLK. Aniruddha Bahal meletakkan jawatan di THLK pada tahun 2003 dan mengasaskan CobraPost.com dan menjadi ketua editor pada tahun 2005. Seterusnya, sehingga tahun 2013, THLK telah mengalami kerugian sebanyak 66 juta rupiah India. Kerugian tersebut telah ditanggung oleh Kanwadeep Singh, iaitu seorang ahli industri, politik dan juga ahli parlimen. Isu ini diedarkan dalam bentuk yang ringkas dalam majalah pada tahun 2004 dan pada majalah biasa pada tahun 2007. Pendedahan mengenai rasuah telah mengakibatkan peletakan ramai ahli politik termasuk Menteri Pertahanan India sendiri. Disebabkan pendedahan yang aktif mengenai rasuah oleh THLK, pelbagai pihak dan ahli politik mendesak supaya tindakan diambil terhadap wartawan majalah. Kajian ini akan menghuraikan secara terperinci berkenaan latar belakang kes, kesalahan yang dilakukan serta akibat daripada kesalahan tersebut terhadap individu dan juga organisasi. Matlamat kajian untuk mengkaji berkenaan latar belakang kes skandal THLK, untuk menerangkan kesalahan yang telah berlaku dalam kes skandal THLK dan untuk menjelaskan kesan atau akibat daripada kes skandal THLK terhadap individu dan sesebuah organisasi. THLK adalah majalah berita India yang tersohor dengan kewartawanan, penyiasatan dan operasi yang handal. Operasi pertama yang dijalankan oleh THLK adalah pada tahun 2001 di mana THLK telah membongkarkan kes match fixing kriket. Kes ini merupakan satu skandal di mana perlawanan kriket tersebut telah diatur. Skandal ini membabitkan ketua pasukan kriket Afrika Selatan
Hansi Cronje dan beberapa orang pemain kriket yang lain. Ketika itu, Tarun Tejpal dan Aniruddha Bahal telah berjaya memperoleh bukti iaitu melalui rakaman perbualan berdurasi 40 jam. Rakaman perbualan itu diperoleh dari Manoj Prabhakar. Pemain kriket tersebut telah merekodkan perbualan bersama rakan-rakannya selepas perlawanan antara India dan Afrika Selatan. Rakaman tersebut dijadikan sebagai bukti yang kukuh dan banyak membantu Biro Siasatan Pusat (CBI) dalam melakukan siasatan terperinci terhadap kes tersebut. Operasi West End. Operasi West End merupakan satu operasi di mana Tehelka berjaya mendedahkan skandal rasuah yang melibatkan pembelian senjata di India. Skandal rasuah ini melibatkan Kementerian Pertahanan India iaitu individu yang penting dalam kepimpinan politik dan juga tentera. Pendedahan berkenaan skandal rasuah ini telah berjaya menarik perhatian dan sokongan daripada orang ramai. Tetapi pihak kerajaan telah mengambil langkah tidak jujur dengan mendakwa bahawa Tehelka merupakan saluran atau media yang cenderung dan menyokong pihak pembangkang. Pihak kerajaan India ketika itu telah mendakwa bahawa segala berita dan laporan yang ditulis oleh Tehelka adalah bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan. Disebabkan kejadian tersebut, Ketua Pengarah Tehelka, Tarun Tejpal, telah diambil tindakan dan didakwa atas kesalahan moral pada September 2001. Beliau didakwa menawarkan pelacur kepada pegawai tentera. Pelabur terbesar Tehelka, Shankar Sharma juga telah dipenjarakan tanpa sebarang pendakwaan ke atas beliau. Disebabkan daripada tindakan pihak kerajaan itu, Tehelka telah kehilangan staf mereka. Pada tahun 2001, jumlah pekerja adalah seramai 120 orang, manakala pada tahun 2003, jumlah pekerja hanya seramai 4 orang. Kejadian tersebut merupakan satu penganiayaan dan tidak adil. Namun, selepas 2 tahun lebih kejadian tersebut, pada 31 Januari 2004, Tehelka telah dibangunkan kembali, namun cenderung kepada wacana akhbar mingguan yang memfokuskan kewartawanan konstruktif. Antara pencapaian yang diperoleh oleh Tehelka adalah disenaraikan sebagai 50 media penyampai yang berpengaruh di Asia oleh Asiawi. Business Week juga telah mengiktiraf Tehelka sebagai antara 50 media yang mempengaruhi perubahan di Asia. Seterusnya adalah kesalahan yang telah berlaku dalam skandal Tehelka. Pada 13 Mac 2001, Tehelka telah mendedahkan berkenaan skandal rasuah pembelian senjata melalui sidang media terbuka. Rakaman video juga telah menjelaskan berkenaan pembabitan pemimpin tertinggi birokrat, ahli politik dan juga tentera. Pendedahan kes itu dibocorkan melalui penyamaran sebagai ejen syarikat West End International oleh 2 wartawan Tehelka. Mereka telah berunding bagi mendapatkan kontrak dalam pembekalan peralatan keselamatan. Transaksi rasuah yang dilakukan dirakam melalui kamera. Dalam rakaman video tersebut, Bangaru Laxman, Presiden Parti Bharatiya Janata, menerima sogokan sebanyak 100,000 Indian Rupee bersamaan dengan $2,170. Tehelka begitu aktif mendedahkan budaya rasuah dalam Kementerian Pertahanan India. Dalam video itu juga mendedahkan pegawai kanan tentera berfoya-foya meminum whisky sambil dilayan pelacur. Turut didedahkan dalam video tersebut adalah 16 pegawai tentera yang menerima sogokan antara September hingga Disember 2000. Tarun Tejpal selaku wartawan penyiasat dan editor majalah telah dituduh polis Goa dengan kesalahan rogol dan serangan seksual ke atas seorang wartawan pada 23 November 2013. Kejadian tersebut didakwa berlaku dalam sebuah elevator hotel. Tuduhan tersebut telah memperoleh perhatian masyarakat dan juga media, termasuklah Tehelka sendiri. Tarun Tejpal ditahan oleh pihak berkuasa sejak 30 November. Pada awalnya, beliau telah menulis surat yang menjelaskan tentang penyesalan serta permohonan maaf di atas kejadian tersebut. Sebelum ini, beliau telah didakwa pada September 2001 dengan kesalahan moral iaitu menawarkan khidmat pelacur kepada pegawai tentera.
Selain itu, skandal THK ini juga telah memberi impak kepada individu dan juga organisasi. Dari segi individu, terdapat 4 kesan. Kesan yang pertama ialah mangsa gangguan seksual mengalami trauma. Serangan seksual di tempat pekerjaan bukanlah perkara yang remeh. Oleh itu, mangsa yang terlibat boleh mengalami gangguan dari segi fizikal dan mental sehingga boleh menyebabkan trauma. Kesan yang kedua ialah gangguan terhadap ketenteraman keluarga. Disebabkan skandal ini, pihak media sering mengganggu dan memberi tumpuan dan tekanan terhadap keluarga mangsa yang terlibat, dan ini telah menjejaskan keselamatan mereka. Kesan yang ketiga ialah kehilangan sumber pendapatan rakyat. Kes rasuah THK ini telah menyebabkan penghasilan majalah tersebut perlu dihentikan, dan ini telah menjejaskan kehidupan para pekerja di THK kerana kehilangan sumber pendapatan mereka serta peluang pekerjaan mereka. Dan akhir sekali, kesan dari segi individu ialah kemiskinan dan mengidapkan hak perlindungan rakyat, di mana kekayaan dan senjata api yang dimiliki oleh negara telah disalahgunapakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan peribadi mereka. Kesan kepada organisasi. Budaya rasuah dalam skandal THK ini telah mewujudkan satu persekitaran yang tidak baik dari segi sosial dan juga pembangunan negara. Budaya rasuah jelas memperlihatkan kesannya apabila berjaya memecah belahkan masyarakat dan timbulnya perselisihan faham. Dan budaya rasuah ini telah menyebabkan kemunduran ekonomi apabila para pelabur hilang kepercayaan terhadap negara tersebut dan memilih untuk melabur di negara yang lain. Kesan yang kedua adalah ketidakstabilan politik dan juga keselamatan negara. Skandal rasuah ini telah menyebabkan masyarakat menjadi risau ataupun gelisah apabila Kementerian Pertahanannya sendiri terbabit dalam skandal pembelian senjata. Ini adalah satu suasana yang tidak bagus dan menyebabkan rakyat tidak tenteram dan merosakkan kesejahteraan negara tersebut.